Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadis yang ke-45 pada hari ini, perkara haram dalam jual beli. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahawa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada tahun Fathu Makkah, yakni pembukaan kota Mekah, Inna Allah wa Rasulahu harrama bay'al khamri wal maitata wal khinziri wal asnami. فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبغ بها الناس. قال لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوا ثم باعوا فأكلوا ثمنه. Maksudnya, sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah mengharamkan jual beli khamar, yakni arak, bangkai, khinzir dan berhala. Dikatakan kepada baginda, wahai Rasulullah SAW, kabarkan kepadaku tentang lemak bangkai, kerana perahu-perahu telah dilumuri dengannya, disapu dengannya pada kulit yang akan disamak, dan manusia menjadikannya sebagai minyak. Rasulullah SAW sabda, tidak, menjual lemak bangkai itu haram. Kemudian baginda berkata, Allah memerangi Yahudi. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan ke atas mereka lemak bangkai, kemudian mereka cairkan serta mereka menjual dan mereka memakan hasil penjualannya. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, hadis ini menggambarkan kepada kita dalam bab jual beli ini, ada perkara yang kita boleh jual beli, ada perkara kita tak boleh jual beli. Bukan semua boleh jual beli dan bukan semua tak boleh jual beli. Begitu juga kadang-kadang perkara-perkara zaman dulu tak penting, sekarang penting. Zaman dulu tak ada harga pun, sekarang amat berharga. Zaman dulu perkara ni biasa sahaja, sekarang ni luar biasa. Semua perkara itu menggambarkan kepada kita betapa pentingnya, pentingnya barang-barang tersebut. Kita tengok dari semasa ke semasa, dari zaman ke zaman. Cuma walaupun ada penting, ada tak penting, itu soal lain. Contohlah tuan-tuan, kalau dulu balok tak ada orang nak pun, cerita 100 tahun dulu, nak berapa batang, berapa ratus batang, banyak sangat. Dan orang pun tak ramai, kreatif pun tak ada, baru tebaklah batang ini. Tapi sekarang jangan, harga yang amat tinggi, bahkan dijaga betul, diboleh buat macam-macam. Dulu mungkin kita kata pokok getah yang tua-tua, orang tebang buat gitu je. Sekarang mungkin tak ada. Dia boleh buat perabu, dia boleh proses harga ni macam-macam jenis daripada barang getah. Boleh jadi satu masa nanti dan mungkin juga berlaku, atau sedang atau setelah berlaku. Batang kelapa sawit, kalau dulu kita tengok dia buat baja balik, tapi sekarang mungkin kalau ada prosesar, dia akan jadi amat berharga dan boleh buat macam-macam. Itulah seterusnya. Jadi dalam perkara tersebut ada perkara yang kita kata tak boleh. Antaranya jual beli arak. Jual beli arak ni memang tak boleh lah. Faham mana pun, proses macam mana pun,
tak boleh jual biara. Jual biara ni memang dalam Islam perkara qat'i, bukan perkara zanni ataupun perkara khilaf ijtihad ada. Yang ini nas. Hadis kata harrama bai'al khamr dalam ayat Quran sendiri, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Jelas menunjukkan ketidakbolehan makan ataupun minum arak tu. Begitu juga wal maitata ni bangkai. Jual beli bangkai tak boleh. Jadi ada orang mungkin dia fikir boleh jual beli bangkai dengan ada tujuan-tujuan tertentu dan seumpamanya. Sepatutnya tak boleh. Tujuannya supaya benda-benda macam ini bukanlah menjadi satu perkara. Islam jaga kebersihan, Islam jaga kesihatan, Islam jaga kehidupan yang lebih harmoni. Kata dah kalau pakai banyak macam mana Ustaz? Ialah pakai banyak pun fikir cara lain. Contohlah saya sebut, ada orang tu ternak ayam. Ternak ayam ni bukan 3 ekor lah, 30,000 ekor ataupun 40,000 ekor. Dan mereka akan ada julat. Daripada 30,000 ekor ni kalau jaga betul mungkin mati 5%. 3% ni tak kena penyakit lah ni, bukan kena banjir ke apa ke, tak ada. Ni biasa je, kadang-kadang tu orang jaga ni 3% mati. Kalau 3% daripada 300,000 ekor ataupun 30,000 ekor, banyaklah mati. Jadi macam mana nak buat? Ayam tu jadi bangkai dah, makan haram lah, tak boleh. Masa tu mungkin ada pula tak berapa jauh, 10 km daripada situ tu ada pula dua golongan ataupun dua perusahaan baru. Satu perusahaan rimau. Contohnya Sezuma rimau. Jadi rimau ni dia tak makan berat, makan nasi. Rimau tak makan nasi. Macam kita ni dia jadi makan makanan, jadi hayawan mati, makan makanan berdaging. Contoh. Ataupun ular sawu. Ada di zoo, ada ular sawu ni pun sama lah. Dia dah makan macam kita kata tu berat, dia makan ayam, mati, macam-macam. Hak ni macam mana? Yang ini ni mungkin kita kata wah dari sudut aku. Bukan ayam tu sekarang ni 10 ringgit sekilo, jual 10 ringgit sekilo, tak jadi lah. Upah aku, umpamanya. Letaklah katakan 2 sekor, 3 sekor, dah akak daripada buat masuk dalam lagi semua sekali ni apa ke sana tu. Jadi bukan jual zat binatang yang dikatakan maitah yang disebut tadi. Itu sebahagian daripada contoh. Wal khinzir ni maknanya babi. Babi ni kita tak boleh jual, tak boleh beli. Jadi macam mana? Kalau orang zaman dulu yang kita tengok mereka tembak babi, kalau Cina ambil je lah, Cina yang bukan Islam lah, Cina yang makan babi ke. Atau jadi jual ni dalam istilah binatang ni tak ada dalam Islam. Allah Nabi sengaja sebut macam tu. Dan peliknya khinzir ni satu-satu binatang boleh hidup semua keadaan. Di Malaysia ada babi, di negara Arab ada babi. Kalau tu akan Nabi sebut ni. Di Eropah ada babi, di Korea ada babi, dekat Eskimo ada babi. Kawasan-kawasan dia satu hayawan yang boleh hidup dalam semua keadaan. Hebat dia. Dan biak dia cukup pantas. Ni babi pelik. Wal asnam, patung-patung berhala, yang ini tak boleh, yang ini juga tak boleh. Jadi 4 perkara ni arak baik. Begitu juga dengan bangkai, sama juga dengan khinzir dan juga asnam. Semua ini adalah diharamkan babi. Dan sahabat berkata, ya Rasulullah, macam mana pula apabila kita sebut tentang lemak? Syuhu mal maitah ni lemak.
Kadang-kadang binatang tu banyak lemak. Lemak ni sama ada dia bakar. Bila dia bakar, keluar daripada lemak tu dia punya minyak. Atau dia proses lah macam mana pun dia cincang lemak tu supaya dia akan jadi pekat, dia macam-macam laki ke apa ke, maka iaitu fa'innahu yutla bihasuhu. Dia ni boleh menjadikan macam cat campur dengan penahan daripada bocornya perahu-perahu tu. Kalau istilah yang saya dengar kalau dulu blacking lah ataupun seumpamanya. Jadi yang ni boleh tambah. Kita tak pakai, kita tak tu, iaitu pun boleh buat. Dan lemak-lemak itu juga wayudahu bihal julud. Boleh juga untuk seseorang itu sama pada kulit yang disamak jadi mudah. Kulit nak samak apa semua sekali. Saya baru tahu rupanya. Kita tak tahu. Ya ini pun kalau boleh ada orang yang pandai dia buat kerja dia ni kena ada dah. Dia hak masjid ke surau ke. Contohnya kalau kat kita kau bulan raya Aidil Adha sembelih lembu banyak. Galib di kalangan kita kulit lembu tu tanah. Tu lah tanah. Ataupun beri berbagai, beri kepada itu yang buat apa dah. Kalau zaman dulu klasik adalah buat gedung. Tapi gedung tu dah kalah sampai 14 putih gedung. Cuma adalah hak modern nak main tu lain. Adalah sikit-sikit. Rupa-rupanya bila zaman-zaman terakhir ni kita tengok ialah, dan ini tradisi tapi kurang dikembangkan. Kulit lembu ni boleh jadi makanan. Kulit tu bukan bulu lembu tu, bulu dia bukanlah. Kulit tu boleh jadi makanan. Saya baru makan sekali kata, oh boleh tahan, sedap. Ada juga kulit lembu yang dia proses akhirnya diiring macam mana, dia potong-potong kecil-kecil, dia buat gula makan kulit lembu. Kita makan daging lembu, nak tanya daging berapa sekilo? 40, 34, 36. Kulit ada. Tayak serban ada juga. Jual masalah, jual masalah. Itu dia. Jadi apa yang kita nak nyatakan di sini adalah kreativiti itu, hak mana yang halal yang boleh kita buat tu. Kadang-kadang kita pakai buat saja. Sayang banyak benda yang kita terlupa. Kalau di Australia kerana maju dan modernnya dia, setiap satu sembelihan binatang tu dia akan guna semaksimum mungkin. Air kulit itu macam-macam jadi proses dengan campur pula bulu binatang yang baik pula itu boleh dijual. Seingatan saya masa saya jadi mufti wilayah, ada syarikat-syarikat datang tanya bentuk pelaburan kalau macam tu boleh ke tidak. Berskala besar nak gambarkan bahawa ayat ini pun boleh dibuat. Wa yastasbihu bihan nas. Yang ini juga kadang-kadang minyak-minyak daripada bangkai itu digunakan untuk daripada lemak-lemak itu diproses jadi minyak-minyak itu dia buat. Orang zaman dulu pakai pelita, minyak pelita. Pakai spiri, minyak spiri. Labu spiri ataupun labu pelita, dia boleh buat minyak. Dia tak buat goreng je lah, buat makan tak lah. Jadi untuk buat macam tu boleh ke tidak? Nabi jawab la wa haram, tak boleh. Cara macam tu tak boleh. So maka qala Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW pun bersabda, baik. Perkara-perkara seperti ini Nabi sebut. Kenapa Nabi sebut tak boleh? Kerana di sini ada satu bab yang baru namanya hilah. Hilah ni dalam Islam ada bab khas, ada dua. Satu dipanggil hilah syariah, satu namanya hilah yang tidak syariah.
helah syariah ini dibolehkan. Tapi kalau helah yang tidak syar'i, maka itu tak dibolehkan. Kadang-kadang ada orang tu dia helah, tapi semua tu al-umur bimaqasidiha. Perkara itu berdasarkan kepada qasad, tengok macam mana. Jadi kalau helah-helah ini untuk nak jadi macam tu, tak boleh. Ini perangai Yahudi ni, dia punya pemikiran dia sejengkar panjang pada orang lain. Yahudi ni dia ialah cerdik, tapi buat jahat tu banyak. Bukan pada kita saja, Nabi dia pun dia bunuh. Dalam Quran sebut wa yaqtulunal anbiya'a bighairi haqq. Mereka membunuh para nabi mereka sendiri dengan tanpa sebenar. Banyak ni, macam-macam tuduhan. Yahudi ni cerdiknya dia akan cuba helah. Contoh, kalau dikatakan kepada mereka ada orang Palestin yang mereka lebih kurang Palestin ataupun penyokong Palestin masuk kedai Yahudi. Bila masuk kedai Yahudi, tanya kepada kedai Yahudi, tanya tuan kedai, kamu ada jual tak bendera Palestin? Kenapa? Sebab kita nak demokrasi, jadi nak angkat bendera. Orang Yahudi jawab tak ada. Dijaga tengok, tak ada jual. Nak cari bendera sebab nak jual masa demokrasi. Jadi macam mana? Maka kedai itu beri satu idea. Kami ada banyak bendera Yahudi, kamu beli, kamu bakar. Oh ya, jadi yang untungnya siapa? Kita bukan sekadar beli bendera Yahudi, beli pula pemadam api tu, satu dah cukup. Kalau banyak, kena banyak pula kedai dia. Habis bendera dia bakar. Saya tahu lain pula. Gitu. Tengok. Helm waktu bandar tu, dia banyak helm tu. Jadi Nabi terus kata, qatalallahu al-yahud, semoga Allah binasakan puak-puak Yahudi ni. Inna Allah harrama alaihim syuhur, Allah haramkan ke atas mereka bakar-bakar bangkai-bangkai yang ada padanya lemak-lemak pada bangkai tersebut. Maka Pak Ajmalu dia buat macam-macam cara. Dia tak panggil lemak, dia jadi minyak, dia jadi perkara lain. Semua kemudian mereka dijual. Fa'akalu samanah, lalu dia makan harganya. Orang kata tak boleh, tak apa. Kalau begini, ini bahaya sangat. Waliyahzubillah. Jadi perkara-perkara yang haram dalam jual beli ini, Islam amat tegas untuk supaya keharmonian itu berlaku. Ada tak lagi perkara yang haram? Banyak juga. Berdasarkan kepada yang ini kita boleh kiyah lah. Antara jual beli dadah tak boleh lah. Sebab dadah ni sejenis daripada memabukkan. Apa benda yang terutamanya salah guna lah, memabukkan, maka tak boleh. Ini termasuk dalam tak boleh. Begitu juga kalau kita tengok yang tak boleh juga jual. Kalau maitah tak boleh. Apa makna maitah? Bangkai. Apa makna bangkai? Makna bangkai ni najis. Jadi barangan najis tu asalnya tak boleh jual. Macam tinja tak boleh jual. Di sini khilaf ulama, tak boleh jual kerana najis, tapi setengah mazhab kata boleh jual kerana manfaat. Tapi sebaik-baiknya untuk keluar daripada khilaf, kena fikir cara lain. Bukan kata jual barang tu macam saya sebut tadi, upah khidmat dan seumpamanya tolong hantar dan begini, supaya
supaya kita menghormati. Kalau kata tak boleh tu, itu lagi baik. Jual beli orang ni memang asalnya boleh lah kalau hamba, tapi kalau orang merdeka tak boleh. Betul, jual beli macam mana kini orang tu minta pampasan, minta tebusan, ini tak boleh lah. Ini tak boleh. Jual beli tenaga orang, kita tak bayar gaji dia, itu pun tak boleh. Sebab penatang dia tu dalam arti kata seolah-olah kita makan daripada kekuatan yang ada pada dia tu, kelebihan yang ada pada dia kita biarkan. Yang ini pun tak boleh. Ini jual beli yang Allah haramkan, yang Islam haramkan, yang tak boleh. Tujuannya nak mengharmonikan. Dia sebaik-baik dalam hidup ni bukan semua main jual beli. Kita beli. Dunia kalau terlalu macam itu, dia melahirkan golongan yang bersifat orang panggil kedekut dan bersifat individualistik. Dia akan jadi sebenarnya dia jual. Akhirnya satu warga menjual kemah, menjual kemah, menjual kakan, menjual, ialah hak boleh jual juga. Dia tak jual lah. Tapi kira pula. Jadi dalam Islam ada infak, ada beri, ada hadiah. Macam itu tengok orang kampung zaman dulu. Dia hidup harmoni. Ada kedai kambing, kandang kambing, ada kebun pisang, ada restoran, ada apa nama ni, kita katakan lagi sebagai contoh apa ni, jual ayam. Jadi semua tu dalam bentuk kita kata membantu. Tokek kena kebun pisang pergi kat jual kambing tu, kata boleh tak saya minta baja kambing ni, kata ambil lah, kau bersih je lah. Dia pun bersih lah. Apa-apa sudah bersih tu, dia tak nak sana. Kawan ni pula yang jual restoran nasi lemak kan, pergi kan daun pisang, minta daun pisang. Dia kata boleh, tapi bayar murah saja ni lah, taklah berkati-kati tu, sekati RM10 dah. Ya. Kau ambil lah, bayar ya, jadi macam bersih, dia kata dia. Dia mau bersih. Jadi konsep tu akhirnya nasi lemak pun jadi murah. Nasi lemak yang kita makan ada murah. Begitu juga. Jadi konsep macam ni dalam Islam ni memang kita rasa tenang, tak mahal. Saya dah fikir kok sekarang ni, macam mana kalau harga murah? Saya harap orang hak entek buah mati, nak bayar Allah kejut murah sangat. Tapi tak ada. Dia naik ni biasa dah, kata-kata. Zaman tu kita jalan dengan dia kata mahal barang. Zaman arwah abah kita sama, mak kita cakap mahal barang. Zaman kita mahal. Jadi tak ada kalimah murah barang. Dia murah, dia kejut. Tapi konsep-konsep barakah, konsep-konsep rasa kebersamaan, rasa seronok tu kurang berlaku. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Hadis ini mengajar kepada kita untuk kita belajar fiqh jual beli, fiqh muamalah, hak mana boleh, hak mana tak boleh, hak mana halal, hak mana haram, supaya kita sentiasa dipandu oleh syariat Allah. Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah yang ke-45. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na wa bikum amin. Ma qalla amalun baraza min qalbin zahidin wa la kasura amalun baraza min qalbin gharibin.
Tidak dianggap kecil atau sedikit amal perbuatan yang dilakukan dengan ikhlas, dan tidak dianggap banyak amal yang dilakukan oleh seorang yang tidak ikhlas dan selalu dipengaruhi oleh dorongan hawa nafsu. Nas ini, hikmah ini mengajar kepada kita, kadang-kadang kita tak tahu perkara-perkara kecil itulah yang membawa kita ke syurga Allah. Kita nampak perkara itu remeh. Rasulullah SAW pernah bersabda, la tahkiranna jaratun jarataha walau bifirshi syatin. Janganlah seorang jiran perempuan itu merasa kerdil sedikit terhadap jiran perempuannya yang lain, walaupun dengan sedikit daripada perca kaki kambing. Apa makna? Maknanya seorang rumah tu yang ada kemampuan, kaya sikit, orang ni dia masuk banyak dalam buyuk dia, dalam dapur dia, dalam tiap ais dia. Dia tengok anak dia, keluarga dia tak nak makan. Dia tak perlu simpan lama. Kalau suami dia kata bagilah ke jiran tu, buat miskin, dia kata alah cemuk ni yang sikit nak bagi apa? Sikit sana. Tuan-tuan, Nabi kata walau bifirshi isya. Boleh jadi liu orang susah ni tuan-tuan, walaupun sikit tapi dia berharga. Dia berharga. Kita makan nasi ayam kena 2 ketul, makanan banyak, tapi ada orang tu kuah je, alhamdulillah, syukur, alhamdulillah. Ada sahabat-sahabat saya, bukan cerita baru, cerita yang 3-4 tahun ini, ada kawan-kawan pelajar-pelajar yang miskin gini-gini, kadang-kadang makan nasi dengan garam. Kita memang tak lalu dah nasi kosong kok, tarik ke memang ni apa benda. Ialah patut pun duit banyak kedekut, patut soal lain lah, tak boleh. Tapi ada orang susah. Ini menggambarkan kepada kita, walaupun sedikit tapi memakna bagi dia dan berharga bagi dia dan ada nilai bagi dia. Bagi, bila bagi itu kesannya cukup besar. Jadi maqalla amalun baraza min qalbin zahid, walaupun bagi sikit, maka itu tidak akan kurang amalan, bahkan dengan itu boleh jadi barakah yang ada dan menjadi penyebab atau asbab kebaikan. Kita jangan rasa boleh jadi yang itulah yang menyebabkan kita masuk syurga Allah. Kadang-kadang kita bagi 1,000, tapi kita ingat kita bagi 1,000 tu sampai 5 tahun. Tapi kita bagi RM1 pada seorang tu, setengah jam dah ingat dah, lupa dah. Sebab apa? Walaupun sedikit tapi kita bagi, kita tak kisah. Wala kasma amalun baraza min qalbin ghaibin waliyazbillah. Dan tidaklah banyak amalan yang dilakukan oleh hati yang ada rasa takut, ada nak ikut nafsu. Nampak dia bagi banyak. Zaman Syekh Mustafa Al-Maghari, Syekh Al-Azhar, masa tu ada orang tu dia kaya yang amat kerajaan. Dia derma sebuah masjid dengan kapeknya, dengan marmarnya. Dan bila orang minta suruh dia bercakap, marmar ni saya ambil daripada Biak, daripada Eropah. Kapek ni daripada Biak. Jadi bila dah macam itu, maka Syekh Al-Maghari nasihatkan dia supaya apabila kita letakkan sesuatu, biarlah kerana Allah, agar Allah Subhanahu Wa Taala memakbulkan doa kita dan menerima amalan kita. Dengar macam itu barulah sebuah keinsafan berlaku.
Jadi amalan-amalan kecil, kita dalam buah kecil ni tak ada benda, tapi sebenarnya tuan-tuan, dalam keluarga kita hak kecil ni lah amal. Hak kecil ni mahal. Saya ingat Syekh saya rahimahullah hafizahullah sekarang menjadi lejnah hay'ah kibar ulama besar Arab Saudi, seorang yang amat alim, namanya Syekh Dr. Muhammad Al-Mukhtar Asy-Syanqiti hafizahullah. Ayah dia ni seorang ulama besar. Ayah dia seorang ulama besar daripada Mauritania, duduk di Madinah. Dia berjalan dengan ayah dia. Dia kecil, budak. Dia bayar ayah dia, ayah, saya nak beli benda tu, nak benda tu. Ayah dia jawab, wahai anak, ayah tak ada beli. Jadi dia boleh terima lah. Dan ayah kata saya, nak beli macam mana? Tengah berjalan-jalan, tiba-tiba datang seorang lelaki, orang tua, bagi tahu ke ayah dia, saya keperluan sangat. Ayah dia mau ambil keluar poket, ambil duit bagi kami. Dia kata, aku amat geram ke ayahku, amat sangat. Aku minta tak bagi. Tiba-tiba orang tua ni minta kerana keperluan ni, dia bagi. Aku ingat geram dia tu. Tetapi apabila dia tua, dia faham itulah sebenarnya. Masa tu memanglah marah dia yang amat sangat. Tapi bila dah umur tu menganjak dewasa, faham, dia faham itulah keadaan. Benda tu kecil, tapi kesannya cukup besar pada seseorang jiwa, seorang anak sebagai contoh. Anak kita ni tuan-tuan, dia akan tengok perangai kita, dia akan terpengaruh. Kadang-kadang tak pun kadang-kadang. Kalau kita kaki semayang, malah pun dia kena semayang. Kalau kita bukan kaki semayang, ayolah, tak maaflah. Kalau kita kaki masjid, malah dia pergi juga masjid. Dia pergi juga kalau tak baik. Begitulah seterusnya. Kalau kita buat baik, dia akan tengok. Ada seni-seni itu buat baik. Orang tua, orang yang hebat kita. Saya selalu dengar orang yang bakal besar, orang hebat. Dia akan sebut mak hamba dulu, gini-gini. Mak dia tak ada belajar mesti pun. Ayah dia pun kadang-kadang biasa je. Tapi buah akhlak yang baik, sikap yang baik, begitu juga kehidupan yang kita kata bersederhana yang baik, memberi kesan yang besar dalam pemikiran anak-anak. Dan dia akan ikut Allah kata bagi macam ni. Ini perkara yang sepatutnya kita buat sebab dia kecil, tapi kesannya cukup besar. Kita tak nak akhirnya kita terhanyut. Sekarang tuan-tuan, saya ingat dalam 25 tahun, 20 tahun, seorang tokoh dia ceramah, dia kata tak lama lagi akan ada satu masa anak-anak kita tidak lagi tengok TV. Kita dalam hati kata mana boleh macam tu. Sebab tengok TV ni masyhur sangat. Zaman kita TV, mari ledakan handset dengan aplikasi yang berbagai. Sekarang tak boleh. Tanya anak mana ada bilik? Apa? iPad lah. Dia main iPad. Itu. Dan perkara ini kalau kita biarkan, dia akan jadi hanyut. Sebab anak-anak ni masa dia tengok iPad tu, dia bukan tengok apa yang memberi manfaat, tapi dia tengok apa yang dia suka. Bila dia suka, kadang-kadang lagu banyak, kadang-kadang pengulangan banyak. Tapi kalau benda yang memberi manfaat, memberi
permintaan ataupun apa semua tu, itu sikit. Sepatutnya yang tu yang banyak. Jadi akhirnya anak-anak tersebut tak jadi apa-apa. Makin ada aplikasi baru, yang akan sekarang ni akan keluar lagi ni, akan keluar lagi ni. Kita tengok mula-mula datang, lepas tu dia mesej suka, mula-mula tadi mula cakap suka, orang lain tak ada, dia ada. Lepas tu boleh mesej suka, naik sikit lagi WhatsApp suka, naik sikit lagi melalui Insta suka, naik sikit lagi TikTok. Lepas TikTok ni tak tahu dia belum. Dia akan ada lagi orang baru ni, akan baru ni. Bila ada orang baru ni, jadi akhirnya hanyut mati gitu ya, tak sedar. Mati dah dalam keadaan macam tu. Jadi kehabisan masa tu dalam keadaan macam tu. Kita pergi awal-awal lagi tengok sembahyang jaga, baca Quran kena ada, mari belajar ilmu kena ada, pergi masjid kena ada. Sekarang hubungan keluarga slow dah. Hubungan dengan ibu bapa, papa saudara, pak sepupu ni jauh lagi lah. Itu dia. Jadi kita berada dalam molekul yang kecil dan sudah terbatas. Sebab apa? Kerana kita diserangkan dengan kadang-kadang kelalaian beberapa gadget moden yang kita salah urus dan salah takbir. Kalau kita tak salah urus tak apa, tapi salah urus dan salah takbir hanyut itu. Waliyazubillah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna ala millatil Islam wa kalimatul ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Allahumma anta rabbi, Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu abiduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na. Na'udzubika min syarri ma sana'na, nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna zalamna anfusana zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Faghfir lana maghfiratan min indik warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma inna abiduka wa banu abidika wa banu imaika nawasina biyadik madhi bina hukmun adlu bina qada'u nas'aluka bi kulli ismin wa laka sammaita bihi nafsak aw 'allamtahu ahadan min khalqika aw anzaltahu fi kitabika aw ista'sarta bihi fi ilmi al-ghaibi innaka anta jalal qur'an rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jila ahzanina wa zahaba humumina. Bismillah tawakkalna 'ala Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wa al-'afwa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma rabb Jibril wa Mika'il wa Israfil fatir as-samawati wal ardi 'alimul ghaibi wa syahadati anta tahkum baina ibadika bima kanu yakhtalifun. Ihdina lima ikhtalafa fihi min al-haqqi bi idhnika innaka tahdi man tasha'u ila siratal mustaqim. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina. Allahumma astur 'awratina wa amir rawatina. Allahumma ihfazna min bayni aydina wa min khalfina wa an aymanina wa an shama'ilina wa min fawqina wa na'udzu bi'azamatika an nughtal min tahtina. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis aslih lana sha'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma qina bi halalika an haramika wa aghnina bi fadlika man siwak. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika. Allahumma inna nas'aluka min khairi kulli ajili wa ajili ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika min syarri kulli ajili wa ajili ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuka wa na'udzu bika min syarri ma a'adza bihi 'abduka wa nabiyyuka. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qaraba ilayha min qawlin aw 'amal wa na'udzu bika minan nar wa ma qaraba ilayha min qawlin aw 'amal wa nas'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaytahu lana khairan. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la
تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآسنا ولا تؤسر علينا وأرضنا وارض عنا اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شر أنفسنا اللهم اجعل خير أعمالنا وآخرها وخير أعمالنا خواتمها واجعل خير أيامنا يوم نلقاك اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وآتنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم إنا نعوذ بك من البراء والجنون والجزاء من سيء الأسقام اللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأهواء والأسواق والألواء اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من زوال أمتك وتهول عافيتك وجهادك وتبدل من سخطك اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من ضربة الليل وقهر الرجال ربنا أمن علينا صلى وسلم أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وارفقني برحمتك بعبادك الصالحين وارفقنا برحمتك بعبادك الصالحين اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف